Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Apa khabar anda semua? Pastinya kita mengharapkan ceria bagi anda di luar sana. Tapi mungkin mereka agak ganjil lah kenapa kita berada di sini. Kita buat apa kat sini, Fauzan? Sebenarnya ini merupakan siaran luar di mana siaran luar di sebalik tabir di mana kami bawakan anda mengenai apa kita membawakan anda lebih dekat mengenai suasana yang berlaku ketika ini. Ketika ini kita berada di gudang atau warehouse Ninja Van di mana kita nak melihat apa sebenarnya, Raifa. Okey, kita nak melihat bagaimana sebuah parcel ataupun sebuah bungkusan yang anda kirim Betul. akan melalui proses-proses tertentu sehinggalah parcel itu sampai ke rumah anda. Betul, sebenarnya kalau kita membeli parcel selalu kita tempah Order order kita kira 7 hari dari sekarang dah sampai. Tapi sebenarnya kita tak tahu sebenarnya banyak perjalanan yang perlu ditempuhi sebuah parcel itu sendiri untuk selamat tiba ke rumah anda, dan ini adalah tanggungjawab yang dilakukan oleh Ninja Van. Baik, dan pastinya juga kita nak merungkai ataupun kita nak menjawab persoalan-persoalan netizen. Kenapa barang saya dapat lambat? Kenapa bila barang saya sampai kotak dia kemek? Okey, cuba bayangkan Raifa, parcel di sana itu hantar tiba ke rumah anda. Dia tak adalah sampai parcel itu bawa terus sampai rumah anda. Dia mempunyai prosedur atau proses-proses yang perlu ditempuhi sebelum tiba ke rumah anda. Baik, tapi sebelum kita nak bersama-sama dengan wakil dari Ninja Van, kita nak tunjuk dulu apabila anda order parcel, jadi mungkin penjual tu dia hantarlah parcel tu. Dan parcel tu akan tiba di hub ni di lori. Datang naik lori. Kita bawa. Jom. Parcel anda tiba. Di sini antara situasi yang berlaku sebaik saja parcel anda tiba di warehouse Ninja Van. Ya, betul. Okey, jadi parcelnya akan dibawa turun oleh pekerja-pekerja dengan cukup berhati-hati. Okey, ini antara parcelnya dari Kuala Lumpur saya kira kerana KUL. Dan ini pastinya amat dinanti-nantikan oleh mereka di rumah. Yang pastinya setiap parcel itu mempunyai nilai value mereka tersendiri. Betul. Jadi kita nak terus bila parcel ini dibawa keluar, Fauzan, akan dikumpulkan di sebelah kanan kami. Kalau boleh ditunjukkan di sebelah kanan kami. Kita tak mahir sangat tapi kita nak bawakan jugalah kepada anda insan yang bertanggungjawab Di sebalik operasi penghantaran parcel anda. Nampak dari busy, sini, nampak busy. Memang hari ini busy. Sehingga orang kata selamat tiba dan anda buka, wow, ini adalah parcel yang dinanti-nantikan. Inilah kotak keriangan itu. Dan ini adalah individu yang bertanggungjawab. Ya, kita jemput Cik Faris Maswan, Sales and Partnership Manager Ninja Van bersama-sama dengan kita. Hello Cik Faris. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, terima kasih kerana membenarkan tim Bernama Radio untuk bersama-sama dengan kita, dengan Ninja Van untuk melihat bagaimana perjalanan sebuah parcel. Okey. Alright, tadi kita dah tengok parcel tu turun dari lori. Kemudian apa yang akan berlaku kepada parcel kami? Okey. So, mungkin hari ini terima kasih kerana datang ke warehouse kami. Kami baru saja berpindah sini beberapa bulan yang lalu. Sebelum ni kita berada di satu kawasan yang lain, tapi memandangkan lambakan parcel terjadi masa pandemik dan juga expected growth untuk e-commerce ialah 5 kali ganda sehingga tahun 2025. Jadi kita decided untuk berpindah ke kawasan ini. So, warehouse ni bersada 260 kaki persegi. So, dia sepatutnya boleh memberikan lebih kapasiti untuk kita memproses parcel lah. Jadi hari ni dekat warehouse ni tadi you dah tengok parcel daripada truck tu. Hari ni dia akan masuk ke stage ketiga di mana kita akan inbound ke dalam warehouse. Jadi parcel anda selepas di pick up dibawa ke main sorting hub dan kita akan proses parcel tu di sini. Mungkin kita akan tunjukkan bagaimana parcel tu diproses lah. Dan kita tengok juga bagaimana proses barang sampai, bungkusan-bungkusan sampai dan operasi perkara pertama, operasi yang pertama yang akan dilakukan apabila barang-barang tiba di warehouse ini. So bila barang tu sampai daripada truck, jadi kita perlu pastikan kondisi parcel tu berada dalam integriti yang bagus. Jadi susunan parcel tu berada di stacking yang betul dan label-label yang berada di atas parcel ni sepatutnya mempunyai semua data-data yang kita perlukan. Jadi untuk kita proses banyak parcel, kita menggunakan banyak teknologi, right? Contohnya seperti label ni. Label ni ada maklumat yang telah masuk ke dalam sistem kita. Jadi untuk kita pastikan maklumat tu betul atau tak, ini adalah proses pertama, right? So kita gunakan proses ni dia macam scan bayar kat cashier. So dia scan barcode atau QR code lah. So dekat sini instead of guna manual scanner, kita gunakan DWS, Dynamic Weighing System. Jadi apa dia buat? Dia capture data dalam barcode untuk kita proses
dan juga saiz parcel, ukuran parcel dan juga berat parcel. Okey, kalau boleh kita ke depan sikit. Yap. Atas tu maksudnya ada kamera. Sebab Betul. kalau nampak kat situ dia nampak apa Betul. yang diletakkan. Yap. Kemudian ada maklumat-maklumat di sana dan juga Betul. berat di sini. Apa berat lah kat situ. Betul. So dia ada berat, saiz parcel tu, panjang, lebar dan tinggi, dan juga zone di mana parcel tu kita akan segregatekan lagi untuk destinasi hub yang mana. Sangat menarik, hanya 2 Mesin. saat. 2 saat semua maklumat ada dipaparkan di dalam Sistem skrin. ini. Sistem Betul. ini. Sangat Betul. menarik. Sangat cepat dan selamat. Selamat. Dan kita boleh juga buktikan bahawa barang-barang yang tiba ni adalah selamat. Tak ada kemek ke apa, tak ada. Setakat yang kita lihat dakwaan netizen mungkin kita boleh jawab lah di sini. Dan sangat menariknya apabila melihat pergabungan teknologi sumber manusia dan teknologi bergabung untuk memastikan barangan yang dicurikan selamat tiba dan saya sangat terus. sebab 2-3 saat saja semua paparan melibatkan barangan, melibatkan maklumat penghantaran berat dan sebagainya dimasukkan dalam data atau sistem yang telah disediakan. Jadi untuk pentingnya kalau untuk customer, kalau dia tak nak barang dia delay, betul masa dia key in data, nama, phone number dan alamat tu kena betul-betul tepat. Pastikan betul-betul tepat. Betul. Yang itulah yang akan membuatkan parcel tu proses dengan cepat dan sampai pada masa yang ditetapkan. Okey, saya tertarik bila Cik Faris kata perlu isi maklumat dengan tepat. Misal katalah tengah scan-scan ada maklumat yang tak cukup ataupun tak boleh. So apa yang akan berlaku seterusnya? Jadi di dalam proses ni ada juga parcel yang mungkin data dia kita tak dapat capture. Jadi dia akan memerlukan melalui satu proses lagi di mana kita akan berhubung dengan pelanggan untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Ya, jadi itu mungkin akan menyebabkan kelewatan dalam penghantaran. Tapi pastikan pihak Ninja Van memastikan barangan akan sampai mengikut masa yang telah ditetapkan lah. Betul. Ya. Sehari berapa banyak yang melalui mesin ni? Kita ada berapa mesin? 1, So 2, ada 3, 6 mesin ni. Jadi sehari dah kita memproses dalam lebih kurang 300,000 parcel. 300,000 setiap Ya, hari. jadi cuba bayangkan kalau kita cuma guna manusia saja dan mungkin ambil masa yang lebih lama lah. Jadi penggabungan manusia dengan teknologi automation ni juga sebenarnya sangat penting sebab kalau you tengok setup kita tak ada fix station. Jadi bila parcel tu bertambah sebenarnya kita boleh tambah lagi station. So kita lebih agile daripada tarikat yang lain lah. Lebih cepat, lebih mudah, selamat dan efektif untuk penghantaran barangan anda ke destinasi yang dituju. Ya baiklah. Okey, saya ada soalan juga. Kat sini dia tak ada tulis apa-apa, tapi yang belah sana tu dia ada pakai marker pen. So tu dia tulis apa? So sebenarnya capture kita dah capture weight tu, tapi dia untuk confirmkan dia lebih suka marking dekat atas tu sebab katalah ada parcel yang terlebih daripada 30 kilo, right? 30 kilo tu kita terpaksa proses ke kawasan yang lain. Kita tak boleh lalukan ke conveyor ni dan masuk ke parcel biasa sebab 30 kilo untuk seorang manusia angkat tu terlalu berat dan akan mungkin menyebabkan sakit belakang. Oh, maksudnya Ninja Van bukan hanya mementingkan pelanggan tapi juga mementingkan pekerja-pekerja mereka. Keselamatan kerja diberi keutamaan juga lah. Okey, jadi selepas ini kita nak ke stesen mana? Okey. So selepas ini mungkin apa yang kita boleh buat, kita akan selepas ini saya rasa proses ni mungkin saya tunjukkan sebelah sana lah. Okey, ayo. Cik Faris, Fauzan tanya bawa tu kena ada lesen ke? Oh, yang ni dia bukan lesen tapi dia kena ada sertifikat. Dia ada sertifikat keselamatan lah. Ada Agak busy. JPKT. Selalunya pada waktu bila tempoh kemuncak kesibukan warga Ninja Van bertugas je ini? Okey, so kemuncak biasanya antara pukul 5 sehingga pukul 12 malam. 5 petang. 5 petang. So, maksudnya ini kita nampak busy ni tak busy sangat lagi. Ini busy biasa saja. Biasa Kalau, saja. kalau tengok pukul 5 sampai pukul 12 malam tu mungkin 5 kali ganda atau 6 kali ganda daripada sini. Sebab bila kita pick up hari ni, parcel tu akan dibawa balik ke sini baru proses kan. Malam tu kita terus hantar ke stesen-stesen lain. Maksudnya satu parcel tu dia hanya akan berada warehouse dalam masa 1 hari sahaja. Kurang 24 jam. Kurang 24 jam. 24 jam baiklah. So selepas dia scan tadi dekat sana dan dah sort, dia akan buat staging dekat sini. Kalau kita tengok label-label dekat sini, so bila pallet ni dah penuh, kita akan terus hantar kepada line haul kita. Line haul ni lah yang akan membawa parcel anda ke Penang, ke Johor Bahru. Yang kod ni membawa maksud tempat lah. Ya. Tadi kan masa kita scan, you dah nampak ada BDG kod tu apa? tu.
Padang. Betul. Padang. Padang Besar. Yap. Oh, Padang besar. Betul. Yap. Betul lah saya cakap. AOR mungkin Alostar. Alostar, betul. Ya, KGR Kanga. Maksudnya Citra. Ya. Maksudnya selepas diperiksa menerusi mesej sebentar tadi, mereka akan agih mengikutkan kawasan dan sebagainya. Betul. Daripada sistem tu dia dah segregate sebenarnya. Daripada order kita terima, sebelum parcel tu kita pick up, kita dah segregate order tu. Jadi bila sampai sini, dia cuma scan untuk bagi tahu letak di pallet yang mana, dan pallet-pallet ni akan connect ke line haul yang mana untuk sampai ke LGK destinasi. mana Zain? Langkawi. Ya, kalau nak Betul. pergi travel bubble masuk situ. Yap. So dibagikan. Okey, baiklah. Yap. So saya rasa lepas ni dia akan masuk ke line haul, dan selepas line haul ni mungkin kita akan terus bawa ke Line haul. Oh, hati-hati. akan bawa ke hub-hub yang lain. Ini adalah barang-barang yang akan dimasukkan dalam line haul tu lah. Betul. Ni. Semuanya disusun dengan rapi juga. Kalau kita tengok, tak adalah ni. Okey, kalau printer station ni untuk apa? So ada label-label yang mungkin tercabut semasa proses mengangkat semua tu. Jadi kita boleh print di sini. Oh, tu tampal balik. Betul. Tak, itu antara kata langkah-langkah plan B, plan C sekiranya tertanggal, kita tampal balik dan sebagainya. Betul. Jangan risau. Barang Lepas anda tu, akan terus kalau sampai. yang menarik juga kan, selalu kalau kita sebut warehouse, kita rasa akan ada pencebisan sampah ke apa, tapi setakat ini apa yang kita lihat, semuanya bersih. Sebab tadi saya nampak juga ada pekerja yang kutip kan, kalau yang ada cebisan-cebisan yang jatuh ke apa ke, kutip dan dibersihkan. Dan paling penting saya suka tengok bila barang-barang itu Susun, di-wrap. dibalut dan sebagainya. Tepi jalan. Dan mungkin ini antara langkah-langkah yang diambil oleh pihak Ninja Van untuk memastikan barang anda berada pada laluan yang betul. Bila dia wrap ni? Kat Oh, mana? setiap kali Penuh. bila pallet tu dah penuh, dia akan sampai satu ketinggian, dia akan balut. Ya, so ini untuk secure bila transport menggunakan pallet jack atau forklift, jadi supaya barang tu tak terkeluar. Kita nak tanya jugalah masa perayaan dan sebagainya. Mungkin dia boleh kongsikan bagaimana kapasiti di gudang ini pada waktu dan ketika itu. Mungkin boleh dikongsikanlah bersama kami. Okay, mungkin peak yang akan datang lepas ni, waktu puncak yang akan datang ialah 11.11. Jadi untuk warehouse ni kita dah lalui 9.9 dan juga 10.10. Jadi macam saya cakap tadi, kalau you tengok setup kita, dia sangat agile. Jadi bila ada banyak pertambahan parcel, kita boleh buka lagi stesen-stesen lain untuk menampung parcel-parcel yang datang. So dia tak fix, maknanya kita very agile. Bila ada satu parcel banyak pada satu masa, kita boleh tambah kapasiti. Okey. Baik, saya suka bila Fauzan sebut berkaitan dengan festival dan sebagainya. Kita orang Malaysia memang sangat suka membeli belah. Dari sudut pertambahan pekerja, adakah bila ada 11-11, 10-10, 9-9 semua tu akan berlaku pertambahan pekerja juga? Ya. So macam yang kita lihat sebelum-sebelum ni, memang banyak pertambahan pekerja sewaktu puncak. Dan bukan saja dari warehouse dan juga dari segi driver kan. Kita perlukan banyak driver. Tapi sebab kita dah plan dan kita dah lalui ni dah lebih 6 tahun, jadi capacity planning tu kita dah dapat anticipate. Jadi itu tidak menjadi masalah untuk kita dapatkan banyak-banyak pekerja. Maksudnya mungkin ada part time lah yang simpanan. Betul. Bila ni kita akan hubungi kita. Tapi dah Ninja dah. Mungkin kita nak rasa sebenarnya. Nak rasa. Itulah tujuan kita datang ke sini. Alright, dan Betul. ini adalah lori-lori akan bawa mengikut kawasan. Betul. So kalau kita tengok ke atas tu, dia ada stage lori ni akan pergi ke Perak, Yongping. Ni adalah hub-hub regional kita yang lain. Kita tahu juga seberapa besar gudang Ninja Van ni, warehouse Ninja Van ini sebenarnya, keluasannya. Okay. Size warehouse ni ialah 260,000 kaki persegi. Sebenarnya ni adalah 4 kali ganda daripada warehouse yang lama Yang sebelum ini. Ya. Pastinya ini dapat memenuhi permintaan untuk campusan yang dihantar oleh Betul. para pelanggan. Baik, dan penuhnya ni van ni, lori ni berapa banyak sampai dia betul-betul penuh baru bergerak, ataupun kita memang ikut kurang 24 jam dan dia Dia ada schedule dia kena berlepas sebelum schedule tertentu, sebab untuk kita memastikan parcel sampai pada waktu yang ditetapkan lah. So untuk hari-hari biasa, kita tak perlu tunggu penuh. Bila sampai time dia dan dia jalan. But semasa peak, kita bukan saja jalankan satu truck, mungkin ada 2 atau 3 truck pada satu stesen. Ya. Jadi ini adalah yang akan menuju ke tempat anda. So apa yang kita nampak ialah di Yongping. Awak nak balik kampung tak?
Berak, pergi naik, berak. Kurang 24 jam. So dibahagi-bahagikan mengikut kawasan berdasarkan alamat yang dikirim oleh pengirim. So pastikan alamat dikirim dan postal code tu kena tepat. Kalau tak mungkin kemungkinan parcel tu undang akan masalah datang. lah. Ya. Kena beri peringatan, pastikan alamat yang anda kirim itu tepat supaya mereka yang tunggu kat sana tu tak sabar. Okey, saya nak tahu tadi kan kita sebut 30 kilo ialah untuk yang diangkat. Tapi berapa sebenarnya yang boleh dihantar oleh Ninja Van? So sebenarnya kita limitkan kepada 20 kilo. 20 kilo. Tapi ada kemungkinan kadang-kadang ada customer tu terpaksa hantar lebih daripada 20 kilo. Kita limitkan kepada 30 kilo. 30 kilo. Dan sekecil-kecil berapa gram yang pernah dapat? Saya rasa Kecil betul. Kita pernah hantar SIM card. So SIM itu paling ringan lah yang saya rasa kita pernah hantar. Dia walaupun ringan tapi amanah yang Amanah. Betul, Alright. betul. Itu So paling penting. next kita nak ke? Saya rasa itu dah habis untuk warehouse ni. Basically inilah proses dia. Dan waktu puncak biasanya pukul 5 hingga 12 malam lebih banyak aktiviti, lebih banyak proses. So lepas ni mungkin kita akan terus ke proses yang seterusnya, which is penghantaran parcel kepada customer. Next, Itu yang paling saya nantikan. Sebab Fauzan akan naik van. van itu. Selalu Okay. kita nampak Ninja Van berada di jalan raya dan sebagainya, menghantar barang-barangan anda ke destinasi, tapi kita tak pernah tengok lagi secara dekat pengoperasian penghantaran atau parcel-parcel yang diuruskan oleh Ninja Van sendiri. Cik Faris, bagaimana pemilihan driver Ninja Van itu? So semasa kita mengambil driver, biasanya dia akan pergi interview lah. So ada karakter interview dan juga pengalaman, dan juga kita perlu pastikan driver tu dia sebenarnya familiar dengan kawasan yang dia nak hantar barang tu. Sebab dia memerlukan driver dia punya productivity sangat tinggi. Sebab setiap driver kita akan time mungkin 100 parcel, 80 parcel. Jadi kalau dia tak familiar dengan area tu, kemungkinan besar banyak yang dia tak dapat deliver. Jadi kepuasan pelanggan tu susah lah nak dapat. Ini kawasan apa? Di sebelah kanan kita. So yang ini ialah international sorting. Jadi ada parcel yang ke Singapura, kita terpaksa guna stesen yang lain lah. So mesin yang kecil tu adalah sama dengan yang tadi ataupun berbeza? Sama, cuma dia punya dekat sini sebab banyak parcel kecil, jadi dia guna scanner, handheld scanner. Yang ni dia seal guni ni lah untuk dibawa ke proses seterusnya. Adakah proses penghantaran untuk domestik dan antarabangsa itu ada persamaan ataupun perbezaan dia? Secara amnya proses dia sama, cuma bila international parcel kita gunakan kapal terbang, jadi dia punya timing tu agak critical sikit. Sebab dia perlukan untuk kita proses di sini, membuat clearance dan juga hantar ke airport, di mana sebelum freight forwarder tu hantar ke airlines. Jadi ambil masa dalam lebih kurang 8 jam untuk proses. Kalau domestik macam you nampak tadi, scan dan kita terus boleh hantar ke line haul dan malam ni dia akan gerak. Cik Fahri, ramai yang kalau kita tengok ramai yang tak mengambil berat mengenai pembungkusan dan sebagainya, sehingga memberi kesukaran kepada pengendali khusus macam seperti Ninja Van. Betul. Mungkin apa yang tips-tips ataupun nasihat yang boleh diberikan kepada rakan-rakan kita di luar sana, keluarga besar kita di luar sana, untuk pastikan bungkusan atau packaging yang anda lakukan, yang berikan kepada ni adalah selamat dan orang kata memudahkan. Macam hantar tu macam mana awak hantar, macam tu orang terima. Betul. So saya rasa tip yang pertama, mesti pastikan parcel tu di seal. Sebab ada orang dia hantar macam diikat plastic bag tu. So kemungkinan barang yang dalam tu akan terkeluar. So itu satulah. Dan kalau dia hantar barang yang fragile atau yang memerlukan banyak penjagaan yang lebih rapi, tolong pastikan kotak tu, katalah you letak dalam barang dalam tu, mesti di padding dengan surat khabar atau kertas-kertas, atau gunakan bubble wrap. Jadi semasa diangkat tu, kalau dia goyang-goyang, tak ada bunyi. Kalau ada bunyi, maknanya packaging tu tak kukuh. So itu akan menyebabkan kebanyakan parcel yang rosak lah. Okey, ni apa? Okey, ini adalah kalau kat London kan hello. So, okey. Nampak tadi kan? So ini adalah locker Ninja Van, yang di mana kita sebenarnya letak locker-locker ni di beberapa kawasan lah. So antara inisiatif dari MCMC, Plan Akselerasi Kurier Negara, so antaranya ialah menambah PUDO, pick up. So inisiatif ni kita sambut
sarana. Kita install LRT, BRT dan juga MRT station dengan Ninja Van Locker. Jadi untuk memudahkan pelanggan di mana boleh parcel yang dibeli secara daripada locker instead of kita deliver ke rumah. Sebab kebanyakan masa dulu sebelum pandemik ni banyak orang tak dekat rumah. Betul. So dia ada dekat office. Walaupun dekat office, kalau katalah KLCC, memang susah driver tu nak hantar pergi atas. Jadi dia terpaksa turun. Jadi kita sediakan locker ni untuk mereka choose locker ni untuk sebagai alamat delivery. Kita letak ke sini dan dia boleh collect semasa bila-bila yang dia selesa. Okey, jadi kalau lah misal kata ada yang sedang menonton kita sekarang ini di live Facebook Bernama Radio, kami sedang berada di hub Ninja Van di Shah Alam, hub baru sebenarnya. Betul. Yang 4 kali ganda lebih besar untuk keluar Malaysia. Dan juga kita nak bawa di sebalik tabir bagaimana sebuah parcel dari penghantaran sampai ke rumah anda. Cuma Cik Faris, kat mana kita nak tahu adanya apa kita panggil benda ni? Ninja Locker. Locker, Ninja Locker ni ada kat mana? Okey, so sekarang ni kita locker ni di-install di semua LRT, BRT dan MRT station. Selain daripada locker, kita juga ada bekerjasama dengan 7-Eleven dan juga retail outlet lain sebagai kita punya pudo, pick up dan drop off point. Dan inisiatif baru yang kita buat juga, kita ada NSOS which is Ninja Self-Owned Store. Kita juga buka beberapa outlet di Klang Valley. Sekarang ni kita ada total up to 20 outlet di mana untuk customer sebagai pick up dan drop off point lah. Jadi total semua ni kita ada di seluruh Malaysia, sebenarnya kita ada dalam 4,000 lebih point. Dan untuk dapatkan specific address dekat mana, boleh layari ninjavan.co/en-my. Dekat sana under Ninja Pudo ada point-point di situ yang boleh customer pilih sebagai lokasi penerimaan parcel. Tapi saya perasan juga ada di stesen LRT di mana menempatkan. Bagi kalau macam kita nak balik rumah, malah nak fikir barang-barang kita, turun je daripada transit, ambil barang, terus balik. Dan itu memang langkah yang paling efektif lah bagi kita yang berkejaya sibuk dengan kerja pagi sampai petang kan. Sibuk, betul, kita betul-betul sibuk ni. Sebab sekejap lagi Fauzan akan lebih sibuk. Okey. Tapi kita akan melalui juga security. Kita tak kata lepas, semua layanan ni ada. Semua sama Semua sama. Cik Faris saya dulu lah kalau macam tu Kita tengok dulu, kita tengok. Macam mana berlaku bila kita masuk dan bila kita keluar. Untuk pasti dia kata ganggang sikit. Tapi kita nak tanya juga kenapa orang kata pemeriksaan ini dilakukan sebentar lagi mungkin. Kita tanya Cik Faris, saya dulu. Saya Raifah dulu, dan ini antara yang dilakukan oleh pengawal keselamatan sebaik saja anda memasuki warehouse ini. Mungkin ada alasannya tersendiri. Boleh rokok? Baiklah. Okay. Boleh rokok? Boleh. Oh, okey. Boleh. Alright, thank you. Alright. Terima kasih. Nak pergi tunjuk. Okay, Cik Faris, tadi antara SOP lah oleh petugas di sini. Mungkin apa yang dilakukan sebentar tadi? Tadi tu kita untuk pastikan ada barang-barang yang diambil di sebagai keselamatan dan juga adakah kita akan meninjau kawasan itu? Mari kita lihat. Berapa ramai sebenarnya pekerja di gudang ini, Cik Faris? Banyak betul. Ini antara perkara yang penting dilakukan kesannya kita sebagai. Okey. Dan waktu ini kita nak pergi ke satu lagi stesen yang mana Cik Faris sebut tadi bahawa bila berlakunya pandemik COVID-19, maka ada SOP baru yang perlu dilakukan untuk memastikan kemaslahatan semua. Dan ini adalah satu usaha yang Ninja Van lakukan. Masa pergi hospital. Baik. Untuk mereka melakukan swab test. Berapa kali kita buat? Maksudnya seminggu 2 kali. seminggu 2 kali ya. Itu kita sikitlah. Yang
Dah? Saya dah? Apa yang dilakukan pada detik dalam satu masa berapa banyak tugas yang boleh dijalani pertandingan sendiri? Tadi jatuh. Tak, tadi jatuh. Dia cabut ni. Okay, jadi mereka sedang menanti keputusan menyebabkan nak pergi kerja ni. Ini dan Akari yang Nak nampak nak kenderaan Fauzan. Dia jatuh dah ni. Tak, yang ni terlepas. Betul? Kat situ cabut lagi semua. Dia. Dia mas.